Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Saya Saifuddin bin Muhammad Safian daripada SMK Batu 4 Terik ingin mempersembahkan kepada anda satu produk inovasi untuk menyelesaikan suatu masalah yang sering kita hadapi di rumah. Saya mendapat pendidikan awal di Kolej Melayu Kuala Kangsar dan seterusnya melanjutkan pelajaran di Universiti Teknologi Malaysia, Skudai dalam bidang kejuruteraan awam. Dan seterusnya mendapat tawaran pekerjaan sebagai jurutera kejuruteraan awam selama 2 tahun dengan syarikat pembinaan Youth Tiong Lee Sdn Bhd. Selepas 2 tahun, saya menyambung pelajaran dalam bidang pendidikan dan dihantar untuk bertugas di Sekolah Menengah Teknik Kerik pada tahun 2005. Dan seterusnya masuk ke sekolah harian dan kini saya berada di SMK Batu 4. Mari kita lihat bagaimana sejarah pelaksanaan inovasi ini daripada mula sehingga akhir. Dan inovasi ini sebenarnya berteraskan kepada beberapa aspek yang ada dipelajari dalam reka bentuk teknologi, iaitu yang pertama sekali ialah dari segi aspek mekanikal dan juga penyelesaian masalah. Itu yang paling penting sekali, bagaimana aplikasi penyelesaian masalah dan penyelesaian inventif dalam menghasilkan produk yang saya namakan TS2M. Di mana TS2M ini membawa maksud tong sampah 2 mod. Ia mula dilaksanakan pada 7 Februari 2022 dan mengambil masa lebih kurang sebulan sehingga 7 Mac 2022 untuk disiapkan berserta dengan kajian pelanggan dan juga maklum balas daripada pelanggan. Antara masalah yang berpuncanya ialah berpunca daripada makanan di dapur yang menyumbatkan saluran-saluran pipe di sinki. Kebiasaannya sisa minyak yang mengandungi lemak, minyak dan juga grease ini akan dibuang terus ke dalam sinki sehingga menyebabkan dia melekat pada dinding-dinding pipe dan saluran menyebabkan ia tersumbat. Lebih teruk lagi, ada sistem pepaipan sinki yang disalurkan terus ke longkang dan ini menyebabkan berlakunya mendapan minyak yang akan bentuk dalam bentuk spiral atau pejal, menyebabkan mengeluarkan bau yang busuk dan mengganggu, menyebabkan pencemaran bau. Jadi sehubungan dengan itu, saya telah mencadangkan suatu produk untuk membina suatu produk yang boleh menapis minyak dan sisa makanan yang digabungkan dengan tong sampah yang bertingkat dan dinamakan sebagai tong sampah 2M ataupun stacked dusting. Okey, jika dilihat di belakang skrin ini pula, ini adalah kajian keperluan pelanggan yang telah dijalankan menggunakan laman web seperti Shopee dan Lazada, melihat kepada produk-produk sedia dan ada yang ada di dalam market, dalam pasaran. Contohnya, nama produk ini Intelligent Waste Bin yang dihasilkan nama pengeluaran Josette Total dengan harga RM120. Okey, fungsinya hampir sama, iaitu membuang dan juga mengasingkan sampah. Kekuatannya dia bertingkat-tingkat dan juga menjimatkan ruang, mudah digerakkan dan kelemahan dia tiada penapis minyak. Itu yang jelas ketara dalam produk-produk yang ada dalam pasaran pada ketika ini. Produk yang kedua yang saya sudah buat revision, saya sudah buat kajian ialah dinamakan Touchless Rubbish Bin with Sensor. Kekuatannya di sini ialah harganya ialah agak mahal juga ya. Dan kekuatannya di sini ialah ia mempunyai sensor pergerakan. Ada pengguna yang datang berhampiran dengan tong sampah tersebut, dia akan terbuka secara automatik dan pengguna boleh buang sampah dengan mudah. Tetapi antara kelemahan dia ialah ia menggunakan bateri yang juga akan menyebabkan dia tidak tahan lama dan juga tidak ada penapis minyak. So, cara rumusannya, apa yang saya boleh rumuskan di sini ialah kebanyakan tong sampah yang berada di pasaran di luar sana tidak mempunyai penapis minyak untuk digunakan di rumah. Tetapi di restoran mamak, benda ini telah pun diaplikasikan tetapi dipasang secara kekal di bawah sinki. Seperti yang kita sedia maklum bahawa produk inovasi ini adalah berteraskan kepada aplikasi di dalam reka bentuk teknologi di mana penyelesaian inventif diguna pakai untuk menghasilkan tong sampah lumut ini. Okey, di antara penyelesaian inventif atau prinsip inventif yang diguna pakai ialah dari segi kaedah pembahagian. Kalau kita lihat pada produk ini, jelas terdapat pembahagian ruang di antara sampah dan juga sisa makanan dan juga minyak. Selain daripada empat tingkat untuk membahagikan ruang di antara tong sampah, penyimpanan dan juga ruang dinding sekat untuk menapis minyak. So, saya menggunakan
kaedah pembahagian dari segi penyelesaian preventif. Manakah produk ini akan digunakan? Ia akan digunakan sama ada di rumah ataupun medan selera dan kedai-kedai makan kerana ia ada roda yang mudah alih. Tujuan pasarannya ia lebih khusus kepada suri rumah dan juga pekerja-pekerja yang memungut pinggan-pinggan kotor di medan selera makan. Dari segi kualiti, saya menggunakan kepingan keluli tahan karat kerana produk ini banyak berkisar ataupun berada di kawasan yang lembap dan juga terdedah kepada sumber air. Maka amat penting kita menggunakan keluli tahan karat sebagai dinding utamanya. Dan pula pada justifikasi bidang teknologi yang digunakan. Yang pertama segi bidang mekanikal. So, dalam bidang mekanikal ini saya menggunakan roda supaya ia mudah bergerak, dan kelemahan di sini adalah roda tersebut mudah rosak. Jadi kita perlu gantikan roda tersebut dengan roda yang lebih berdiameter yang lebih besar dan mampu menampung berat. Jika contohnya kita menggunakan pinggan mangkuk yang agak berat, jadi roda tersebut perlu dibutuhkan pada saiz yang lebih besar, yang lebih heavy duty supaya dia dapat menampung berat-berat sampah dan juga berat pinggan mangkuk. Dan dari segi justifikasi yang kedua ialah dari segi penggunaan kepingan keluli. Seperti yang saya telah sedia maklum tadi, bahawa keluli tahan karat ini amat penting untuk mengelakkan berlakunya pengaratan pada dinding yang mudah terdedah kepada kelembapan dan juga air. Cumanya apabila kita menggunakan dinding keluli tahan karat ini, ia serba sedikit akan meningkatkan kos penghasilannya, berbanding dengan menggunakan kepingan zinc yang lain yang biasa. So, ini adalah contoh 4 lakaran yang telah saya hasilkan secara peringkat-peringkat. Lakaran yang pertama lebih kepada hampir mirip kepada apa yang kita pernah nampak di medan selera. Kita ada ruang penapis minyak di atas, kita ada ruang untuk kita buang sampah di bawah. Kemudian beralih kepada idea yang kedua di mana terdapat 3 tingkat. Penapis minyak di atas dan kemudian akan ada ruang-ruang di bahagian bawah. Kemudian beralih pada idea yang ketiga pula di mana penapis minyak diletakkan di bahagian bawah pula. Tadi idea 2 penapis di atas, dan saya cuba ubah penapis minyak berada di bawah dan storage dan juga tong sampah berada di atas. Rasionalnya kerana biasanya tong sampah ini atau sisa makanan ini lebih ringan berbanding sisa minyak dan air yang lebih berat berada di bawah. Di tengah-tengah itu kita boleh buat ruang simpanan untuk pinggan-pinggan mangkuk dan juga peralatan yang kotor. Dan akhir sekali, idea yang keempat di mana kita letakkan jaring di bahagian atas untuk menapis sisa makanan, dan juga kita letakkan juga roda dan juga penutup kepada rak-rak yang berada di bawah itu. Dan apa yang ketara pada idea keempat ini di mana saluran pipe minyak tersebut dipindahkan daripada belakang pergi ke bahagian tepi. Ke bahagian tepi produk ini. Hasil daripada keempat idea ini, maka terhasillah suatu produk yang di mana saya meletakkan pipe itu berada di belakang dan juga rak masih lagi, penapis minyak masih lagi berada di bawah dan penapis makanan berada di atas. Seperti yang ada dalam gambar rajah lakaran kerja ini. Di mana ada istilah-istilah seperti debris partition, oil chamber, outlet, oil filter dan sebagainya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah lakaran ceraian bagi setiap tingkat yang saya ingin gunakan. Tingkat yang pertama itu adalah penapis minyak dan peserta jaring. Kemudian tingkat yang kedua terdiri daripada ruang tong sampah yang boleh diubah sesuai menjadi tong memiliki spadio yang lebih besar. Dia bila dibuka, dia akan bersambung dengan tingkat yang kedua, yang kedua. Sementara di belakang itu, di penjuru belakang itu terdapatnya saluran pipe yang disembunyikan. Rak yang ketiga itu adalah lebih kepada storage penyimpanan, sama ada penyimpanan pinggan mangkuk ataupun penyimpanan plastik sampah yang belum digunakan. Dan rak yang terakhir sekali itu adalah merupakan chamber ataupun dapatnya dinding-dinding sesekat yang akan menyekat dan meningkatkan masa tahanan minyak untuk mengasingkan antara minyak dan juga cecair.
Kalau kita lihat di sini pula, dari segi kos, kita boleh pecahkan kepada beberapa bahan yang digunakan. Contohnya merak 4 tingkat yang boleh dibeli kedai RM2, roda, kepingan kulit tahan karat, jaring penapis, bekas plastik, penapis minyak, pipe 50mm dan juga jaring hijau. Semua ini digabungkan dan kosnya adalah RM114. Telah dicampur keuntungan dan sebagainya, maka kosnya berubah menjadi RM200 lebih. Dari segi pengujian pula, apabila diuji, pertama sekali parameter yang akan diuji ialah dari segi keseimbangan dan juga dari segi kebocoran. Dari segi keseimbangan, disebabkan roda itu sebahagian daripada bahan ini adalah dibuat daripada plastik, maka dari segi keseimbangan itu agak kurang sedikit. Kerana dia masih lagi berlakunya terguyung hayang sana sini disebabkan pergerakan, jadi kita perlu ubahnya kepada menggunakan produk yang lebih solid, iaitu besi. Tapi ini akan meningkatkan kos lah pada produk yang seterusnya. Dan yang keduanya, pengujian dilakukan dari segi kebocoran. Kebocoran tidak berlaku secara nyata jelas, tetapi apa yang jelas di sini dah kita dapat lihat terdapatnya sedikit bau yang dikeluarkan kerana tong sampah berada di atas. Jadi kita perlu fikirkan bagaimana untuk menjadikan buang tong sampah itu kedap bau, tidak menghasilkan bau yang busuk dikeluarkan di atas. Jadi apa penambahbaikan yang boleh kita laksanakan? Yang pertama sekali ialah sambungan di antara pipe dan lubang kebuk penapis minyak perlu ditutup serapat yang boleh, sama ada menggunakan getah ataupun apa-apa sahaja yang boleh menghilangkan bau daripada keluar daripada produk ini. Seterusnya kita boleh menggunakan roda yang lebih besar, yang lebih kukuh untuk menampung berat daripada pinggan mangkuk dan juga berat-berat sampah dan juga cairan minyak dan separa cair. Yang ketiga, bagaimana kita boleh menggantikan kepingan plastik yang lebih murah ataupun menggunakan struktur logam yang lebih kukuh. Dan yang keempat, bagaimana kita boleh melicinkan bucu-bucu produk ini yang agak tajam dan agak berbahaya kepada kanak-kanak kecil, terutamanya ketika mereka bermain berhampiran dengan produk ini. Dan ini adalah rujukan-rujukan yang telah saya cari, terutamanya dari segi internet dan juga daripada fakturan-fakturan yang pernah dikeluarkan oleh Majlis Perbandaran berkaitan dengan penapis minyak ini dan bagaimana penyelenggaraan yang perlu dilakukan pada penapis minyak ini, khususnya yang telah ada dalam pasaran ketika ini di restoran-restoran mamak, di mana penapis minyak berada dipasang kekal di bawah sinki. Ini adalah gambar rajah bagaimana proses penghasilan produk ini daripada mula sehinggalah terhasilnya produk ini. Apabila banyak kerja-kerja pemotongan dilakukan dan menggunakan glue gun, hot glue gun dan kemudian menggunakan getah untuk menjadikan itu lebih kedap, dan akhir sekali kita memasang roda dan menyembur, dari segi kemasan menyemburkan spray dan sebagainya. Dan ini adalah contoh panduan pemasangan perangkap minyak premis makanan di kawasan pihak berkuasa tempatan yang saya ambil daripada Kementerian Kesihatan Bandar, di mana di sini menyelesaikan menunjukkan garis panduan yang lengkap bagaimana untuk menyelenggara penapis minyak, bagaimana untuk mengeluarkan sisa minyak. Apabila kita menggunakan produk ini, minyak akan terbendap di bahagian bawah dan kita perlukan salirkan keluar air yang bebas minyak. Dan minyak yang terperangkap yang bentuk separa cecair ini, bagaimana kita perlu memindahkan dia ke dalam plastik dan kemudian kita lupuskan secara lebih selamat. Semuanya dinyatakan dalam garis panduan pemasangan perangkap minyak ini. Walaupun ia khusus kepada perangkap minyak yang berada di restoran, tetapi juga boleh digunakan pakai dalam perangkap minyak produk inovasi. Seterusnya kita akan lihat bagaimanakah produk ini berfungsi dengan menggunakan model yang telah dibangunkan. Pertama sekali kalau kita lihat di bahagian atas produk ini, kalau saya boleh condongkan, anda boleh lihat terdapatnya dua partition atau dua bahagian. Yang pertama sekali ialah ruangan untuk kita membuang sampah di sini,
dan juga jaring untuk kita menapis minyak dan juga sisa makanan. Jadi apabila kita tuangkan kuah kari, kuah kurmanya di atas jaring ini, secara automatiknya bahagian cecair, minyak dan sebagainya akan turun masuk ke bahagian bawah. Sementara yang terperangkap di bahagian atas ini adalah sisa-sisa makanan. Dan sisa-sisa makanan itu kita boleh buka penutup ini dan kita boleh menggunakan sama ada sudu dan sebagainya, dan kita boleh kautkan dia, masukkan dia ke dalam bahagian tong sampah ini. Okey, itu yang ada pada bahagian atas dia. Kalau kita lihat pada bahagian bawah dia, rak tingkat yang pertama, kita lihat sini pada tingkat yang pertama. Di sini adalah tong sampah utama dia. Yang bahagian atas ni adalah tong sampah utama dia. Fungsi dia ialah untuk menyimpan sampah. Kalau kita lihat dekat sini, ini adalah tong sampah utama dia. Ini adalah plastik sampah. Di mana kalau kita lihat, sampah boleh diletakkan di dalam ini. Dan sekiranya tong sampah ini tidak cukup dari segi isi padunya, maka kita boleh gabungkan dia dengan tong sampah yang kedua yang berada pada tingkat yang kedua. So dengan cara kita turunkan magnet ini ke bawah, maka dia akan bersambung antara tong sampah tingkat pertama dan tingkat kedua. Kita boleh tarik keduanya serentak dan dia akan menjadi satu tong sampah yang lebih besar dari segi isi padu dia. Sekiranya kita ingin menggunakan tong sampah yang lebih besar lah. So itu antara keistimewaan tong sampah ini. Kita boleh ubah sesuai sama ada isi padu kecil atau isi padu yang besar. Dan kita buka dulu ke bahagian atas dan bahagian bawah ini. Kita lihat, ini adalah tong sampah yang pertama. Ini adalah tong sampah yang kedua untuk pembesaran. Pada bahagian yang ketiga pula, pada bahagian tingkat yang ketiga, kita ada bahagian ruangan penyimpanan. Di mana ruangan ini boleh digunakan untuk kita simpan plastik sampah ataupun pinggan mangkuk yang kotor yang telah ditapis daripada sisa makanan dan minyak tadi. Ini adalah ruangan yang ketiga. Dan sebelum kita pergi pada ruangan yang keempat, kita lihat pada bahagian dalam ini. Di sini kita dapat lihat satu kebuk untuk menapis minyak dan sisa makanan, menapis minyak dan air pada peringkat awal. Untuk mengelakkan dia bocor dan sebagainya, maka kita letakkan satu kebuk pada peringkat awal sebelum dia turun ke bawah ini. Turun melalui pipe ini dan seterusnya pergi kepada kebuk penapisan utama yang berada yang terletak di bahagian bawah. Kalau kita lihat, ini adalah kunci pada produk ini, iaitu kebuk penapisan. Dalam kebuk penapisan ini, penutupnya dibuat kedap dengan kita letakkan di bahagian bawahnya, kita letakkan satu lapisan getah bor hitam yang tebal untuk memerangkap bau yang kurang enak lah, kurang busuk, bau yang busuk. Dan kalau kita lihat di sini pula, di sinilah terdapatnya dinding-dinding sesekat. Dinding-dinding sesekat yang dibuat daripada keluli tahan karat, di mana dinding sesekat ini akan meningkatkan masa tahanan minyak secara tidak langsung, dapat mengasingkan minyak daripada cecair. Dan kita tahu minyak memiliki tempatan yang lebih rendah, maka dia akan terapung di bahagian atas ini, sementara air yang bebas minyak akan berada di bawah. Dan air yang bebas minyak ini pada satu tahap, kita akan ada saluran pipe dekat sini. Ada saluran pipe ini. Saluran pipe ini akan mengalirkan air keluar. Dia akan mengalirkan air keluar. Itu dia. Dia akan mengalirkan air keluar sehingga ke bahagian belakang kebuk ini. Di mana air akan keluar daripada kebuk ini. Air yang bebas minyak. Dan jika kita ingin melakukan sebarang penyelenggaraan secara berkala, biasanya disyaratkan setiap hari, tetapi bergantung kepada isi padu minyak yang kita buang di dalam kebuk ini. Dan kita boleh buka palam ini untuk kita buat penyelenggaraan. Penyelenggarannya mudah sahaja. Kita ambil minyak-minyak yang terperangkap, kita kaut dan kita masukkan dalam plastik dan kita dupuskan dengan cara yang lebih selamat. Kita buang dalam tong sampah. Saya berbanding kalau kita buang ke dalam longkang secara terus. So, ini adalah kunci kepada produk ini. Selain daripada itu, kita juga dapat lihat di bahagian belakang juga terdapat beberapa
ruangan yang kita boleh gunakan. Okey, contohnya ini adalah ruangan penyimpanan yang lebih kecil untuk kita simpan apa-apa sajalah. Okey, mungkin plastik sampah yang tadi depan kita boleh letak pinggan mangkuk. Okey. So, inilah secara ringkas produk ini secara keseluruhannya yang dibangunkan oleh saya berdasarkan pengalaman di rumah, pengalaman para suami di rumah untuk menyelesaikan masalah sink itu semua. Jadi apa yang saya dapat simpulkan pada hari ini ialah produk inovasi ini bukanlah produk inovasi yang berteraskan pendidikan. Maksudnya bukan boleh digunakan oleh mana-mana cikgu untuk mengajar, tidak. Tetapi produk inovasi ini adalah aplikasi kepada apa yang telah dipelajari di dalam mata pelajaran yang berbentuk teknologi, iaitu aplikasi penyelesaian inventif dan terhadap masalah yang timbul seharian. Dan ini yang sebenarnya kita ingin tekankan di kalangan murid kita, bukan sekadar belajar secara teori, tapi mempraktikkan penyelesaian inventif dalam menghasilkan suatu produk inovasi yang boleh diketengahkan dan yang boleh dikomersialkan berdasarkan masalah seharian mereka. Ini adalah masalah saya. Masalah anda bagaimana pula? Okay? Semoga kita berjumpa lagi pada rancangan inovasi yang seterusnya. Assalamualaikum.